الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Raudatus Salihin Masjid Lama Kampung Kundang yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, redha dan juga izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita tergolong dalam perjumpaan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam salah satu taman-taman syurga dan menjadi penambah amal kebaikan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Nabi SAW bersabda, ilmu ini ilmu yang akan dilupakan. Buktinya, tuan-tuan ingat lagi tak perjumpaan yang lepas? Kalau yang kita belajar pun tak ingat, bagaimana orang yang tak belajar? Dan ilmu ini kena selalu diulang. Kerana Nabi SAW memberi ancaman kepada kita yang mana ilmu ini antara ilmu yang pertama yang akan dicabut di kalangan umatku. Alhamdulillah hari ini masih ada lagi orang tok-tok guru-guru yang boleh mengajarkan, walaupun tak ramai. Tak seramai guru-guru yang mengajar fiqh, tak seramai guru-guru yang belajar tentang ilmu Quran dan sebagainya. Ya betul, ilmu ini ilmu fardu kifayah. Tetapi kita semua tak akan lari daripada terlibat dalam urusan faraid. Ilmu fardu kifayah bila mana sebahagian buat, yang lain gugur kewajipan. Tuan-tuan hadir pada malam ini dengan niat untuk belajar faraid, maka gugur kewajipan ahli karyah yang lain, ahli karyah surau yang lain, dan tak jadi dosa kepada mereka. Tetapi andai misal kata kita terlibat dalam perkara yang dikatakan perkara yang kifayah, bermakna wajib bagi kita, fardu ain kepada kita yang terlibat
untuk melaksanakan, mengaplikasikan, mengamalkan. Bagaimana kita nak amalkan kalau kita tidak tahu? Dan dalam hadis Nabi SAW yang lain, mafhumnya, pelajarilah ilmu Quran dan ajarkanlah, dan belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Kerana kata Nabi SAW, aku ini manusia biasa yang akan wafat, yang akan meninggal dunia. Dan ilmu juga akan hilang dengan hilangnya orang yang memiliki ilmu, iaitu wafat, matinya ulama-ulama. Dan apa yang aku risaukan, aku sangat risau dan resah, kata Nabi SAW, akan satu masa nanti akhir zaman berlaku pertelingkahan, pergaduhan di kalangan dua saudara. Akibat disebabkan kerana tidak ada orang yang boleh menyelesaikan urusan pusaka, urusan faraid mereka, sehingga berlaku pertelingkahan, sehingga berlaku pergaduhan, perselisihan, putus saudara dan sebagainya. Tuan-tuan ingat lagi tak yang lepas kita bincangkan tentang surah An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain. Ayat ini walaupun satu ayat, tetapi dalam ini banyak hukum-hukum yang berkait tentang faraid. Kita lihat, kita cuba nak bagi mudah faham dan nampak. Saya buat satu rajah dan kita lihat bagaimana keadaan bagi anak, dan bagi cucu. Kerana ada orang mengatakan bila ada anak cucu terhalang. Tak semestinya. Tak semestinya bila ada anak cucu terhalang. Kerana lihat pada anak tersebut sama ada anak itu lelaki atau anak perempuan. Saya bagi contoh gambaran. Siapa nak bagi nama ni? Yang mati. Semua tak nak. Siddiq. Contohlah, namanya Siddiq. Siddiq ni mati tahun 2010. Contoh. Ada anak 4 orang. Anak pertama bernama Ismail. Contoh. Yang kedua nama lelaki, Ahmad. Yang ketiga perempuan, bernama Murni. Yang keempat perempuan, bernama siapa? Fatimah. Ini tak ada kaitan sama ada yang hidup atau telah meninggal dunia, ya. Dan Ismail juga ada anak lelaki dan perempuan. Siapa lelaki nama anak Ismail? Osman. Jangan salahkan saya, ya. Osman. Perempuan siapa? Jamilah. Anak Ahmad juga ada 2 orang, lelaki dan perempuan. Siapa yang lelaki? Ali. Yang perempuan Munah. Saya terlintas, saya sebut je. Abu. Yang perempuan Ros. Fatimah ada juga anak lelaki dan perempuan. Siapa namanya? Siapa? Noh. Lelaki Noh. Yang perempuan Nur. Okey. Siddiq ni mati, meninggal dunia tahun 2010. Tahun 2010. Hari ini yang menguruskan urusan pusakanya adalah Ali, iaitu cucu kepada Siddiq. Kerana lepas matinya Siddiq, tak ada waris yang nak menguruskan. Maknanya tak ada yang pergi ke pejabat pusaka, masing-masing mulut saja. Ni tanah kau, ni tanah aku, tapi tak ada urusan pusaka. Maksudnya apa? Geran tu masih lagi nama Siddiq. Yang menguruskan ni Ali, iaitu cucu. Dalam keadaan ini, Ahmad dah mati tahun 2015. Bermakna Ahmad mati kemudian daripada Siddiq. Siddiq mati dulu. Okey. Yang menguruskan Ali. Dalam keadaan ini, Ali ini termasuk dalam waris ataupun tidak? Dia cucu ni. Siddiq ni ada lagi anak. Ismail masih ada, Murni masih ada, Fatimah masih ada. Yang biasa kita dengar ada anak cucu tak dapat. Ali dapat ke tidak? Dapat. Dapat daripada bahagian Ahmad, kerana Ahmad mati kemudian.
selepas matinya Siddiq. Kalau misal kata Ahmad mati tahun 2009, Ahmad mati dulu daripada Siddiq, adakah Ali termasuk ahli waris ataupun tidak? Tidak. Yang ini baru betul. Yang biasa kita dengar, ada anak maka cucu tak dapat. Siapa anak Siddiq yang masih ada? Ismail. Kalau misal kata Ismail juga mati tahun 2008, bermakna Ismail mati dulu, dan kemudian Ahmad mati dulu, barulah Siddiq mati. Bermakna Siddiq warisnya siapa? Murni, Fatimah, dua orang anak, tetapi kedua-duanya anak perempuan. Cucu iaitu Ali, Osman, Jamilah, siapa ni? Murni, Munah, adakah dapat ataupun tidak ni empat orang ni? Dapat ke tidak? Tak dapat sebab mati dulu. Salah. Jawapannya cucu daripada anak lelaki. Kita kena ingat, bila sebut cucu, selalu saya pesan dalam rajah, cucu ni dalam faraid hanya dari belah anak lelaki sahaja yang dapat. Abu, Ros, Noh, Nur, keempat-empat ni apa jua keadaan mereka bukan ahli waris, kerana mereka cucu daripada anak perempuan. Bila kata cucu, hanya dari jalur anak lelaki dan ke bawah. Cicit pun begitu juga. Bermakna bawah Osman, bawah Ali, itu nama cicit. Jamilah bukan, Munah bukan. Dia akan pergi daripada jalur lelaki. Isu sekarang, Siddiq mati tahun 2010, Ismail mati dulu, Ahmad juga mati dulu. Bermakna waris yang ada dua orang anak perempuan, Murni dan Fatimah. Dua orang anak perempuan dapat berapa? 2/3. Seorang 1/2. Dua orang atau ramai dapat 2/3. Ada baki tak? Ada. 1/3. Siapa yang dapat? Cucu, iaitu Osman Ali, dapat asabah binafsih. Tengok ada tak cucu perempuan? Ada. Jamilah dan juga Munah. Jamilah, Munah juga akan dapat asabah, iaitu asabah bi ghairih, kerana bersama dengan cucu lelaki, dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Siddiq ni ada tak adik-beradik? Ada. Adik-beradik, contoh seibu sebapa, IS, seibu sebapa dan juga sebapa. Sini ada, siapa lagi nama nak bagi? Lim. Sini ada Loh, lelaki. Ini adik-beradik seibu sebapa, ini adik-beradik sebapa. Ramai ada kes adik-beradik ni dia kata saya lebih berhak daripada Osman, Jamilah, Ali dan juga Munah. Biasa tak dengar? Biasa dengar. Sebab bagi dia, adik-beradik bila tak ada anak-anak si mati, bermakna pergi kepada adik-beradik. Salah. Walaupun dalam ayat Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum, aulad ini bukan hanya anak semata-mata, juga kepada anak dan ke bawah. Sehingga mana selagi ada, bermakna dia tak akan pergi kepada adik-beradik. Ini dalam kes anak dan juga cucu. Cucu ini kalau misal kata Osman ada, Ali ada, Ismail ada. Saya cuba padam dulu. Ismail ada, Ahmad pun ada. Jadi Osman, Jamilah, Ali, Munah dapat ke tidak? Yang ni masih ada. Ismail ada, Ahmad pun ada, Murni ada, Fatimah ada, empat-empat ada. Osman, Jamilah, Ali, Munah dapat ke tidak? Jawapannya tak dapat. Sebab cucu. Cucu ni tadi terdinding, terhalang disebabkan ada anak lelaki. Kalau Murni mati,
Fatimah juga mati dulu daripada Siddiq. Ni tahun 2009, 2008. Cucu ni Abu Rusnuh Noh, dapat ke tidak? Tak dapat. Sama ada mak ayah, mak dia mati dulu ke, mati kendian ke. Bila ada mak dapat. Bila ada Murni, bila ada Fatimah, Murni dan Fatimah dapat. Bila tiada, takkan turun kepada mereka lagi dah. Kerana mereka cucu dari jalur anak perempuan. Mama berkerut dahi. Dapat sikit jadilah, alhamdulillah. Setakat ni faham tak? Ada soalan setakat ini untuk bahagian anak dan cucu. Jadi tak semestinya anak ni tak dapat, lihat keadaan. Tak semestinya cucu ni tak dapat, lihat keadaan. Saya bagi satu contoh lagi. Ya. Ismail ada, Ahmad ada, Murni ada, Fatimah ada. Ismail mati tahun 2008. Contoh, okey, dia mati dulu daripada Siddiq. Tapi Siddiq ni sebenarnya dia dah cakap semua harta dah dibagi-bagi kan. Okey. Ismail tu tak tukar nama lagi. Okey. Macam mana? Lafaz itu lafaz apa? Itu kita kena kenal pasti sama ada lafaz itu lafaz hibah atau wasiat. Kita kena bezakan antara hibah dan wasiat. Kalau hibah ni bagi masa hidup. Masa hidup ayah kita bagi siap-siap dah. Ada 4 orang anak, 2 lelaki, 2 perempuan, ada 4 ekar, seorang seekar. Aku dah bagi siap-siap masa hidup ni. Cuma belum tukar nama. Korang tukar nama nanti tunggu aku mati. Dikira hibah ke wasiat? Hibah. Kerana lafaz beri itu semasa hidup. Beza dengan wasiat bagaimana? Kalau ayah dah mati nanti, tanah ini korang bahagi sama rata. Seorang seekar, seorang seekar, seorang seekar. Boleh ke tidak? Dari segi hukum pelaksanaan wasiat tadi, wasiat hukumnya sunat, pelaksanaannya wajib. Adakah wasiat tersebut dikira wajib? Melaksanakannya tidak wajib. Kerana apa? Wasiat tadi kepada ahli waris. Anak-anak tadi waris. Innallaha qad a'ta haqqahu haqqan fala wasiyata liwarithin, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dah berikan hak setiap ahli waris. Ada hak mereka mengikut faraid, fala wasiyata liwarithin. Tak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Melainkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyambung mafhumnya, melainkan jika mendapat persetujuan daripada waris. Maksudnya apa? Kalau misal kata Ahmad Ismail setuju untuk bagi sama rata. Asalnya Ahmad Ismail banyak. Dia orang dapat 2/6, 2/6. Murni dapat 1/6, Fatimah dapat 1/6. Kerana lelaki nisbah 2, perempuan 1. Tetapi Ahmad dan juga Ismail ini setuju untuk sama rata. Maka boleh untuk dilaksanakan wasiat tadi. Hukum asalnya wajib jika melepasi syarat. Apa syarat untuk wajibnya wasiat ini dilaksanakan? Bukan kepada ahli waris, tidak lebih daripada 1/3, dan bukan kepada perkara yang maksiat. 3 syarat ini cukup. Ada waris tak bersetuju, berdosa waris ini. Kerana hukum pada ketika itu melaksanakan wasiat si mati adalah wajib. Tadi diwasiatkan sama rata. Adakah wajib kepada ahli waris? Tak wajib, melainkan mendapat persetujuan daripada waris yang dapat banyak asalnya bila mengikut wasiat tadi jadi sedikit, iaitu siapa? Ismail dan Ahmad. Asal mereka ikut faraid dapat 2/6, 2/6. Tetapi bila bahagi sama rata mengikut wasiat ayah ni tadi dapat 1/4. 1/4 dengan 2/6 mana lagi banyak? 2/6 lagi banyak. Kalau ada 6,000, dapat 2,000 asalnya, tiba-tiba jadi 1/4. 1/4 jadi 1,500. Sikitlah. Maknanya kena dapat keredaan daripada Ismail dan Ahmad, persetujuan dia. Kalau dia kata aku tak setuju, maka tak wajib. Ketika itu tak timbul isu anak derhaka. Kita pula mak ayah ni kena fahamlah, sebab tu kena belajar. Kena tahu, kita nak wasiat kita kena tahu apa dia syarat sahnya, apa dia yang dibolehkan. Jangan kita wasiat membuta tuli. Ibaratlah, kata guru saya, ibarat
kita wasiat kepada anak kita, nanti kalau ayah dah mati, korang jangan puasa di bulan Ramadan. Alamak. Kita dengar macam tu macam takkanlah ayah nak suruh macam tu. Kerana puasa Ramadan wajib, faridatan minallah. Faraid wajib ke tidak? Tilka hududullah faridatan minallah. Sama juga. Tetapi kita wasiatkan jangan buat faraid. Bagi sama kata. Tu ibarat. Cuma tak gamak lah kita nak kata macam tu. Sebab mungkin orang tua kita tak faham. Ni bila kita dah tahu tak ada lagi wasiat kepada ahli waris, jangan buat lagi dah. Bila kita tahu jangan buat. Nak buat macam mana? Hibah siap-siap masa hidup. Boleh hibah siap-siap masa hidup. Bagi siap-siap. Kalau ada 4 orang anak, 2 lelaki 2 perempuan, tak nak gaduh-gaduh nanti akan datang, bagi siap-siap. Mana tahu anak perempuan ni yang banyak jasa dekat dia, bagi lebih. Okey, tak. Ya. Hibah ni syaratnya ada pemberi, ada penerima, ada ijab kabul. Dah tu je. Kalau misal katalah ada waris lain dia mempertikai, apa bukti hitam putih ayah bagi kat kau? Jadi kita sebagai penerima, kita kena buktikan di mahkamah syariah. Itu peranan mahkamah syariah untuk mengesahkan hibah wasiat kepada yang tidak ada hitam putih. Kena ada saksinya, ada saksi, bawakan saksi. Dapat pengesahan daripada mahkamah syariah. Adik-beradik yang kata tak setuju tu, automatik tak boleh dah terima pakai percakapan mereka lagi dah. Sebab dah memang sah. Mahkamah dah mengesahkan memang betul arwah ayah ada bagi tanah ni dekat aku dulu. Ada saksinya. Ada ijab kabulnya, ada pemberi, ada penerima. Begitu juga wasiat yang tak ada hitam putih. Kena sahkan di mahkamah sekiranya ada yang mempertikai. Kalau tidak ada yang mempertikai dan semua adik-beradik pun maklum sebenarnya tu. Maklum perkara tu memang ada arwah bagi masa hidup dekat si abang ni. Jadi tak perlu lagi nak pertikai dah. Tak perlu lagi nak pertikai. Ya. Dari perundangan, kan kita nak masuk nama. Kan kita kena perlu salinan IC yang lain kan? Betul. Betul. Kalau Jan hibah atas nama Ismail tu, sebab dia bagi time dia hidup, dia tu mati, jadi ini hidup kan. Perlu ke dia minta IC yang lain? Okey. Kalau kita dapat yang daripada mahkamah syariah. Okey, proses di pejabat pusaka kecil. Kita sebagai waris, kita kena, sekarang dia kena online. Daftar online dahulu, kena senaraikan semua harta si mati. Harta-harta yang berkait dengan tanah, rumah. Kalau contoh duit bawah bantal, janganlah masukkan. Sebab itu tak perlu pada surat kuasa pun kita boleh bagi-bagi. Kita perlukan surat kuasa untuk apa? Kita nak bahagikan tanah ni tadi, rumah ni tadi, duit dalam akaun. Duit dalam akaun, kenderaan, tanah, rumah jika ada nama si mati, masukkan. Dan kena masukkan semua ahli waris yang berhak. Masukkan anak-anak lelaki perempuan. Bila ada anak lelaki perempuan, bermakna cucu jangan masuk lagi dah. Sebab cucu akan terdinding, adik-beradik akan terdinding. 5 waris ni bila ada mereka berhak. Siapa dia? Ayah kepada si mati, ibu kepada si mati, pasangan kepada si mati, anak lelaki kepada si mati, anak perempuan kepada si mati. Ada 5 ni, walaupun kita tahu ada 25 orang waris, 15 lelaki, 10 perempuan. Yang lain semua akan terdinding, terhalang, mahjub. Sebab ada 5 ini. Bila ada 5 ni, yang lain jangan masuk lagi dah. Masukkan 5 orang ni, anak lelaki berapa orang masukkan. Salinan IC-nya apa semua. Bila dah lengkap, print out, pergi dekat Pesuruhjaya Sumpah atau hadapan Majistret Mahkamah untuk stamping. Dan dapat nanti baru pergi dekat pejabat pusaka untuk bagi yang dalam bentuk hard copy. Selesai daripada itu, nanti ada satu masa, lebih kurang dalam 2 ke 3 bulan, pegawai pusaka akan telefon untuk panggil bicara kuasa semua nama-nama yang didaftarkan ni. Ada tak orang memalsukan dokumen? Banyak. Dia tak masukkan waris yang ini, dia sembunyikan waris. Kalau kantoi, dia kenalah. Sebab apa? Dia dah buat perakuan yang palsu. Besar dia punya hukumannya.
Di hadapan Putrajaya sumpah lagi, di depan magistrate lagi, dia buat akuan yang palsu. Tapi kalau misalnya kata tak ada, yang ada tersenarai akan dipanggil. Semua akan dipanggil semasa bicara kuasa. Kalau ada di kalangan penama-penama yang dimasukkan ni tak dapat hadir, dia wajib untuk mengisi borang DDA. Borang mengesahkan bahawasanya dia tak dapat hadir kerana ada urusan sekian-sekian, bila dia kena buat, dan dia kena stamping juga di hadapan Putrajaya sumpah atau magistrate, dan sertakan sekali borang itu kepada waris yang hadir. Barulah bicara kuasa tadi boleh berjalan. Semasa bicara kuasa nanti barulah dimaklumkan kepada pegawai pusaka, dulu tanah ini arwah ayah dah bagi kepada abang kami yang sulung. Kami semua jadi saksi. Selesai. Bila ada yang pertikai, barulah abang yang sulung ini tadi buat pengesahan di mahkamah syariah. Mengesahkan tanah ini tadi, arwah ayah dah bagi kepada dia. Ada saksi, adik abang, anak yang kedua menjadi saksi. Yang ketiga, keempat, kelima tahu arwah ayah bagi, tapi sebab tamak dia kata mana ada. Contoh. Jadi adik yang kedua ni, anak yang kedua ni dia amanah. Betul, memang betul abah dah bagi dekat dia, jadi dia saksi, dapatlah surat pengesahan daripada mahkamah syariah. Bagi dekat pegawai pusaka, bila ada pertikaian, pusaka tidak akan berjalan. Kita kena faham. Takkan berjalan pusaka selagi mana ada pertikaian. Kalau misal kata dah bersetuju pada tarikh tersebut, contoh 1 hari bulan 10, semua waris bersetuju. Ada tempoh lagi, dalam tempoh sekitar dalam 2 minggu ke 2 bulan, ingat saya, untuk proses bantahan daripada waris yang lain, sekiranya ada. Maknanya bukan mudah untuk mendapat keputusan pusaka tu. Dia ada step by step tu, dan step by step tu agak rumit, bukan rumit, agak straight. Pegawai pusaka ni, kalau dia tahu kita menipu, dia rasa sanksi, dia rasa syak, dia boleh pertikaikan. Kita kena buktikan itu, buktikan ini. Ini proses untuk menguruskan di pejabat pusaka kecil. Di amanah raya pun begitu juga. Di mahkamah tinggi pun begitu juga prosesnya. Cuma di mahkamah tinggi tak boleh urus sendiri, kena melalui peguam. Di amanah raya untuk aset yang alih tidak melebihi 600,000. Kalau ada aset tak alih, tanah, rumah, maka urusannya di pejabat pusaka, walaupun kurang daripada 600,000. Okey, setakat ni anak dan juga cucu. Boleh faham? Ya. Andai kata saksi itu telah meninggal, macam mana? Dia kena dapatkan saksi jugalah. Kalau tak dapat, tak valid lah bagi dia. Tetapi adik-beradik yang lain tahu dan menafikan, makan harta batil. Makan harta batil. Dalam bab harta ni tuan-tuan, orang pernah tanya saya, Ustaz, kenapa macam ni, kenapa faraid macam ni je keputusannya, kenapa macam ni, kenapa macam ni? Saya jawab mudah je dalam bahasa yang cukup lembut. Allah nak bagi kan? Allah nak bagi. Ini kan harta Allah, bukan harta kita. Allah nak bagi, itu pun pinjam. Itu pun pinjam. Sebab akhirat nanti Allah tanya balik, harta yang kita dapat ni, walaupun harta pusaka, jangankan harta pusaka, kita beli sendiri pakai duit kita pun, Allah tanya nanti akhirat nanti. Nak katanya Allah yang bagi, bukan saya yang tentukan, bukan ulama yang tentukan, bahkan bukan Nabi SAW yang tentukan. Turun ayat, barulah Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat. Itu dalam bahasa mudah lah, dalam bahasa yang lembut. Kalau dalam bahasa yang kasar, kita rujuk dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tidak redha dengan musibah, tidak sabar dengan musibahku, tidak redha dengan ketentuanku, maka keluarlah kalian dari bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu dalam bahasa kasarnya. Nak bagaimana? Hari-hari kita mengaku Rabbul Alamin, segala puji alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, bukan tuan, Tuhan. Kalau tuan ni masih lagi belum hakiki pemilikan dia. Boleh jadi tuan ni kepada hambanya ada terikat lagi, dia tak boleh bunuh sesuka hati. Tetapi kalau Tuhan nak ambil nyawa kita ke, harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nak matikan kita ke, nak hidupkan kita ke, nak bagi kita takdir susah ke, nak bagi kita takdir hidup dalam keadaan senang lenang ke, harus bagi Allah. Kerana Allah tidak terikat dengan setiap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Last. Ini dalam bab anak-anak dan cucu. Ada lagi? Okey. Ismail tu ada tabung haji. Okey. Dia dah bagi nama pada isterinya lah. Okey, penama. Penama. Lepas tu meninggal, isterinya ambil duit tu. Dia membelanjakan tanpa faraid. Boleh ke? Tak boleh. Kita kena kenal pasti mana harta pusaka, mana bukan harta pusaka. Rasanya dah masuk ke belum dalam bab pusaka? Belum lagi. Itu nanti pada buku surat berapa nanti kita akan kenal pasti yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Ringkasnya, duit dalam tabung haji termasuk dalam harta pusaka. Bila sebut harta pusaka, terikat dengan hukum faraid. Terikat dengan pembahagian mengikut faraid. Penama ni pemudah cara saja. Sama juga dalam KWSP. KWSP juga termasuk dalam harta pusaka, wajib mengikut faraid. Penama ada, dia cuma pemudah cara saja keluarkan duit tu, bukan milik dia. Yang ni pun kadang-kadang ada yang salah faham. Kadang kita bagi tahu pun dia bertegak juga nak macam tu. Aku penama, aku punyalah. Arwah letak nama aku punyalah. Sedangkan dia tahu duit tu tadi duit harta pusaka yang wajib difaraidkan, makan harta batil. Auzubillah min zalik. Lagi-lagi kalau kita takut kita terambil hak anak yatim. Anak arwah ni masih bawah umur. Kita ambil juga. Dia penama. Penama ni tiba-tiba pula dah tak ada kaitan lagi dah dengan anak ni. Contoh, anak tiri. Suami laki ni duda, ada 3 orang anak. Kemudian mati bini dia, jadi duda lah. Kahwin bini baru, dapat seorang anak. Dia letak penama bini yang baru ni. Dapat harta daripada tabung haji, dia sebagai penama dia keluarkan, dia makan seorang. Sedangkan si mati ni ada 3 orang anak lagi daripada isteri yang pertama. Kalau anak tu masih lagi kecil, di bawah umur, belum baligh, belum akil, dikategorikan sebagai anak yang yatim. Makan harta anak yatim lagi berat. Ya. Anak dia sendiri. Isterinya tu, anaknya semua dah besar. Tapi dia, Ismail tu ada mak. Ismail ada mak, okey. Ada mak. Maknya mati kemudian lah. Aha. So maknya pun ada hak kan. Betul. So sekarang ni maknya Dah meninggal dunia selepas daripada Ismail mati. Okey. Jadi macam mana nak buat? Okey, ni Ismail. Dia ada isteri. Ni isteri dia, siapa nama isteri? Ros, contoh. Dia ada anak, contohlah 3 orang anak. 4 orang anak, lelaki, perempuan. Ismail ni ada ibu, bapa dah mati dulu, betul? Ada ibu. Ismail mati 2019. Ibu mati 2022. Bermakna ibu ni ada semasa Ismail mati. Waris ke tidak daripada harta pusaka Ismail? Waris. Jadi bahagian ibu berapa? 1/6. Ismail mati. Isteri dapat berapa? 1/8. Baki ada tak? Mesti ada. 8, 6, GSTK-nya 24. 24, ibu dapat 4/24, isteri akan dapat 3/24. 3 campur dengan 4, dapatnya 7. 7/24 yang fardu. Ada baki tak? 24 tolak 7? 17. 17/24 dapat kepada anak-anak si mati. Dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Jadi ibu ni nama contoh siapa? Rosnah. Rosnah ni walaupun dia dah mati, Rosnah ni ada tak waris yang lain? Dia dapat 4/24 ataupun 1/6 daripada harta Ismail ni tadi. Untuk kita nak bicara kuasa bagi harta Rosmah pula. Nanti Rosmah akan jadi kat sini pula. Ni Rosmah. Rosmah. Tengok balik, ada tak pasangan dia? Ada tak mak ayah dia? Ada tak anak-anak dia? Itu namanya dalam faraid munasakhat, kematian berlapis. Kena kira satu persatu. Kalau dalam keadaan begini, contoh, ini satu saja. Rosnah ni mati pada tahun 2022. Lepas 3 tahun matinya Ismail. Tak sempat nak urus pusaka, tapi tetap kena kira. Jangankan bertahun, beza 10 minit pun dapat pusaka.
ayah dengan anak. Kemalangan, na'udzubillah. Pergi hospital, masih lagi hidup. Dekat hospital mati dua-dua. Anak mati pukul 8 pagi. Ayah mati pukul 7.55 pagi. Siapa mati dulu? Ayah mati dulu. Anak ni dapat tak pusaka ayah? Dapat. Alah ustaz dah mati ustaz. Bukan kira dah mati. Anak ni tadi, harta dia campur dengan bahagian pusaka dia daripada ayah untuk waris-waris anak pula. Siapa dia? Ayah dah tak ada, mati dulu. Ibu ada tak? Ada. Pasangan ada tak? Isteri? Ada. Anak-anak ada tak? Ada. Daripada harta dia dan juga pusaka dia daripada ayah kena campurkan. Jadi jangan ingat, oh dah mati tak dapat. Tak. Dapat juga. Ada bahagian dia. Sebab tu kena tahu siapa yang hidup semasa pemilik harta mati. Syarat untuk mempusakai harta, mesti penerima atau waris hidup semasa pemilik harta mati. Walaupun hanya sekejap. Termasuk dalam urusan janin, anak dalam kandungan, ada perbahasan nanti. Juga termasuk sebagai waris kerana dihukumkan hidup secara hukumi. Tapi tunggu lahir baru dapat bahagian dia. Jangankan kata nak hidup biasa, dalam kandungan pun ada bahagian mereka bagi anak yang dalam kandungan. Ini bila contoh, saya nak cerita lagi satu kisah. Ini contoh Ali. Ali ni mati, tetapi urusan pusakanya belum lagi diuruskan. Ali ni dulu ada kahwin dengan Rosnah. Asyik Rosnah aja. Rosnah. Daripada Rosnah ni ada 2 orang anak. Kemudian Ali ni juga ada kahwin lagi yang kedua, bernama dengan Murni. Ada 3 orang anak, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Rosnah ni mati dulu. Ali mati 2023, baru je mati. Rosnah mati 2022. Jadi si siapa? Murni. Saya tulis, saya pun tak faham. Rosnah ni mati tahun 2022. Yang menguruskan ni adalah anak daripada Murni. Ni yang menguruskan. Dia kata, sewaktu ayah saya mati, Ali mati, yang ada cuma mak saya. Sekarang ni mak saya je yang ada. Dia cakap macam tu dekat pegawai pusaka. Sedangkan Ali ni ada isteri yang pertama, Rosnah, yang mati tahun 2022. Sebab dia beranggapan masa nak uruskan tu siapa ada, itu baru masuk. Faham tak maksud saya? Sebenarnya siapa yang ada semasa Ali mati, masukkan namanya walaupun dia dah mati kemudian. Tapi bagi anak lelaki Murni, dia mindset dia siapa yang ada masa dia uruskan. Jadi dia masukkan nama yang ada je. Siapa? Ada maknya Murni, ada adik dia perempuan, ada adiknya lelaki. Dia ingatlah juga dekat adik-beradik tiri dia masukkan juga, tak apalah. Tapi dia terlepas pandang bahagian Rosnah. Sebab mindset dia mengatakan nak uruskan tu siapa waris yang ada baru masuk. Sedangkan dalam faraid, siapa yang hidup semasa pemilik mati. Ali mati 2023. Ketika Ali mati, siapa waris yang hidup? Rosnah hidup lagi tak? Hidup, masukkan juga. Ini bahagian anak-anak ni, lelaki perempuan daripada anak Rosnah ni, dia dapat 2 kali. Satu daripada harta Ali dan satu lagi daripada harta Rosnah. Dia dapat 2 tempat. Cuma dah bagian Rosnah tak banyak lah. Bagian Rosnah akan dapat 1/16. Sebab apa? Isteri dapat 1/8. Tetapi sebab ada 2 orang isteri, kena bagi 2 lagi. Ada 4, bagi 4 lagi. Isteri yang ada 4, tak kira ada 4 ke, ada 3, ada 2 ke, tetap dapat 1/8. Jika si mati ada anak. Kalau ada 2 isteri, dapat seorang 1/16. Okey. Kita tak masuk dalam kitab lagi. Ya. Walaupun isteri yang diceraikan, lihat cerai yang bagaimana. 3 sebab seseorang itu mendapat pusaka. Pertama dengan sebab nasab, anak dengan ayah, anak dengan ibu.
atuk dengan cucu, anak saudara, pakcik, sepupu, tu semua dengan sebab nasab. Yang kedua dengan sebab nikah, perkahwinan. Yang ketiga dengan sebab walak, iaitu penghambaan. Sekarang dah tak ada dah. Penghambaan ni bekas tuan. Dia ada hamba, dia bebaskan. Tuan hamba ni tadi, bekas hamba ni dah bebas. Dia kerja, belum sempat berkahwin, tak ada waris langsung. Mati dia, ada harta, dapat kepada bekas tuan. Tak cerita tentang nikah. Nikah ni ada jenis yang boleh mewarisi dan juga yang tak boleh mewarisi. Yang dikatakan boleh mewarisi, yang masih lagi sebagai pasangan. Atau diceraikan dalam tempoh iddah, yang mana perceraian itu perceraian yang raj'i. Talak raj'i apa dia? Talak satu, talak dua. Talak yang cerai, aku terima nikahnya Rosnah binti Ismail dengan mas kahwin RM300 tunai, saksi kata sah. Kemudian dia paling kepada belakang, tengok isteri dia, Rosnah, aku ceraikan kau dengan talak satu. Itu talak raj'i ke talak bain? Sebab talak satu salah. Jawapannya talak bain. Sebab belum bersama. Bila belum bersama, istilahnya janda berhias. Dia boleh, isteri ni tadi boleh terus kahwin dengan lelaki lain. Majlis yang sama pun boleh. Tak apalah kau tak nak, tak apa. Abang kau nak ngaku, sini, nikah lagi sekali. Boleh. Jadi lihat jenis-jenis talak. Talak raj'i ni, talak satu dan talak dua. Yang dah bersama dan dalam tempoh iddah. Dan iddah ni pula ada macam-macam jenis iddah. Panjang perbahasannya. Iddah dalam keadaan mengandung sehingga melahirkan. Iddah yang suci, 3 kali suci, 3 kali datang haid. Habis perempuan yang dah tak ada haid macam mana? 3 bulan qamariyah. Itu secara ringkas. Jadi kalau misal kata cerainya itu cerai yang raj'i, selagi tempoh ada iddah, dia dapat pusaka. Kalau misal kata mati pula, mati, aku terima nikahnya Rosnah binti Ismail dengan mas kahwin RM300 tunai, saksi kata sah. Imam kata alhamdulillah. Tiba-tiba bininya mati, terkejut, oh aku dah jadi bini, mati. Harta bini ni suami dapat ke tidak? Dapat. Tak semestinya kena bersama. Ini kita kena faham. Tadi mesti kena sama sebab melibatkan talak. Ini kahwin, nikah. Tak kira bersama ke tidak, selagi dah selesai nikah sah, mati dia, suami ni dapat mewarisi harta isteri ni tadi. Ini jangan salah faham. Lelaki ada iddah tak? Saya pernah tanya rasanya sebelum ni. Perempuan je ada iddah, lelaki ada iddah tak? Ada. Jangan nak action ya lelaki. Dua keadaan lelaki ada iddah. Walaupun ada sebahagian ulama tak bersetuju istilah iddah tu digunakan pakai. Tetapi kalau kita ambil maksud iddah tu tempoh menunggu untuk berkahwin lain, lelaki juga ada. Satu keadaan ketika mana? Ketika dia dah ada 4 orang isteri. Dia ceraikan satu, talak raj'i. Dia nak kahwin yang lagi satu, nak cukupkan 4 kota. Tak boleh. Dia kena tunggu habis iddah isteri yang diceraikan ini. Atau dia ceraikan talak 3. Baru boleh kahwin, cukupkan 4 balik. Yang kedua, ketika mana? Ketika dia berkahwin dengan kakak. Dah bersama dengan kakak. Lepas seminggu, dia kata adik ni lagi cantik ni. Ceraikanlah kakaknya. Cerai satu, talak satu, kahwin dengan adik. Tak boleh. Kena tunggu habis iddah dengan kakak ni baru boleh kahwin dengan adik. Dengan perempuan lain boleh, tetapi dengan adik tak boleh. Sebab apa? Sebab tak boleh berhimpun 2 saudara sebagai isteri. Orang kata ganti tika kan? Ganti tika lepas mati. Habis iddah. Lepas mati tak kira iddah. Lepas mati boleh ganti tika. Kalau yang mati tu perempuan, suami ni boleh kahwin terus dengan adiknya sebab tak ada iddah suami ni. Tapi kalau misal kata yang mati suami, kakak yang hidup, isterinya yang hidup, tak berlaku lah. Sebab ganti tika ni lelaki yang kahwin. Okey, setakat ni. Ya? Sama macam iddah perempuan tu.
Tanya tu. Dia nak faham kan, kita nak faham. Tak apa, baguslah tanya. Sama iddah, selagi mana perempuan tu ada iddah, selagi tu iddah kita. Sebab ikatan tu masih ada. Ikatan tu masih ada bila masa lelaki ni boleh rujuk dengan perempuan ni. Selagi mana ada ikatan iddah tu. Habis iddah barulah tak boleh rujuk, kena nikah balik. Okey. Ada lagi soalan? Tak sempat kita nak masuk buku, tak apalah. Soal jawab. Tapi saya rasa malam ni banyak dapat input. Ya. Ya. Mak tiri bermakna mak kepada si mati ke bukan? Mak betul? Orang lelaki dia dah mati, kemudian dia kahwin lagi. Kalau suaminya meninggal, isteri yang baru tu dapat pusaka tak? Daripada harta suami. Dia sebagai waris isteri, bukan mak tiri. Kita kena bermaksud isteri dia tadi, tempatnya bagi si mati adalah isteri. Kita bila nak tentukan waris, kita kena ingat kita meletakkan waris ini bagi tempat si mati. Contoh ya, kadang-kadang orang salah faham. Jumpa saya, Ustaz, saya nak tanya tentang harta pusaka mak saya. Mak saya baru mati, ayah saya dah mati dulu. Ada 3 ekar tanah. Siapa waris yang ada? Saya, kakak saya, abang saya. Dia cakap kakak dan juga abang. Kita yang dengar ni kakak dan abang dia ke kakak dan abang si mati? Dia cakap saya, abang dengan kakak yang masih ada. 3 orang ni je yang ada. Kita yang dengar ni kakak dan abang ni kepada dia ke kepada si mati? Kepada dia. Tapi abang dan kakak ni sebagai apa dengan si mati? Anak. Jadi istilah bagi waris ini adalah anak, bukan abang dan juga kakak. Macam puan tanya tadilah, mak tiri. Mak tiri bagi kita sebab harta ayah kita. Ayah kita ada kahwin dengan seorang isteri, kemudian kahwin 2 dengan mak kita. Dua-dua isteri ada. Mak kita ada, mak tiri kita ada, ayah kita mati. Kita sebut mak tiri. Mak tiri dapat ke tidak harta pusaka? Dapatlah. Sebab bukan mak tiri bagi si mati, tetapi isteri bagi si mati. Jadi kita kena fahamkan betul-betul istilah waris itu kepada si mati, bukan kepada yang bertanya. Jelas ya puan ya? Nampak tak? Boleh ya? Jadi bila kata mak, tak ada orang dalam dunia ni ada mak 2. Mana maknya satu je. Ayahnya pun satu je. Dan mak ni istimewanya walaupun anak itu anak yang tidak sah taraf, na'udzubillah. Hubungannya tetap ada, saling mewarisi. Berbeza dengan ayah yang tidak sah taraf. Ayahnya betul ni dari segi biologinya, DNA-nya betul. Cuma sebelum nikah. Fahamlah ya? Kemudian lahir. Tak dapat mewarisi antara ayah dan juga anak. Tetapi anak dengan ibu ni tadi saling mewarisi. Itu lebihnya hubungan anak dan juga ibu dalam urusan pusaka faraid. 8.25. Macam-macam kerut dah ni. Tak apa, sikit-sikit. Nanti akan datang, jangan lupa. Ilmu yang dilupakan. InsyaAllah. Okay, saya rasa cukup sekadar itulah ya. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada muka surat 31 pada ayat yang seterusnya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.